Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel tokoh kita untuk berbincang tentang tajuk hibah dan wasiat ini. Yang pertama saya lalukan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Inayah binti Yaakob. Selamat datang Datuk. Ya, terima kasih. Dan juga kepada Tuan Afian Mat Rawi sebagai tokoh individu penting ya dalam keuangan yang kita ingin melihat pelbagai isu yang berlaku di peringkat kita sebagai manusia, bagaimana kita menyikapi perkara ini, menguruskannya dengan panduan wahyu yang kita ingin bongkar dalam wacana Al-Quran kita pada dengan permulaan ini kita terus nak pergi kepada Tuan Afian sebagai seorang individu yang banyak lama berkecimpung dalam dunia pengurusan keuangan ya. Tuan mungkin boleh cerita sikit apakah yang difahami yang senario yang berlaku dalam masyarakat tentang pengurusan keuangan ini ya, pasal kalau kita lihat dalam Al-Quran ini ketika hidup kena urus harta, ketika nak mati pun kena urus harta. Tapi apa realiti yang berlaku dalam masyarakat? Kesedaran itu okey ke ataupun jauh lagi? Silakan. Baik. Kalau kita tengok ilmu faraid yang ada dalam Islam ni menunjukkan satu kesyumulan dalam agama Islam yang tidak ada pada agama lain. Ya. Mana ada agama lain yang ajar tentang pengurusan harta selepas mati? Selepas mati kan? Hanya Islam sahaja. Kan, yang siap spesifik, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, isteri dapat berapa, suami dapat berapa, adik-beradik dapat berapa, mak ayah dapat berapa dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam agama-agama lain tidak ada pun. Jadi ini merupakan satu bukti mukjizat Al-Quran dan juga kesyumulan agama Islam yang tidak ada pada agama lain tentang ilmu faraid ini. Baik, pertama. Yang kedua, kita kena faham bila sebut ilmu faraid, dia sebut tentang pengurusan harta, ramai ingat tentang pembagian harta pusaka. Kan bila sebut faraid, aku punya hak berapa? Orang ni punya hak berapa, orang ni punya hak berapa, kalau aku mati isteri aku dapat berapa, kalau aku mati anak aku dapat berapa. Orang fikir itu saja. Tapi sebenarnya bukan sekadar itu saja. Kan? Pertama sekali kena ingat tentang kos pengurusan jenazah. Itu pun daripada harta pusaka yang sebenarnya sebahagian daripada ilmu pengurusan faraid lah. Pertama. Yang kedua ialah tentang harta sepencarian. Kan? Mana kata harta sepencarian merujuk pada harta yang dibina, yang dikumpul dalam tempoh perkahwinan. Kata selepas suami isteri berkahwin, harta itu sampai pada meninggal dunia, harta itu akan boleh ambil kira untuk tuntutan harta sepencarian. Itu yang kedua. Jadi kalau kata suami isteri bekerja bersama, dia tak semestinya bekerja bersama. Mana kata kalau suami bekerja seorang pun, isteri boleh buat tuntutan. Tapi ada proses-proses dia lah. Ada ilmu dia. Ada ilmu dia. Kan? Baik, yang ketiga pergi kepada barulah pergi pada wasiat. Wasiat di sini ialah wasiat pemberian. Yang doktor sebut tadi, Datuk Doktor sebut ni tentang 1/3 kepada bukan waris. Wasiat, bila sebut wasiat kematian ni, wasiat pemberian adalah wasiat pemberian kepada bukan waris. Okay. Yang keempat tentang hutang piutang. Hutang piutang yang kedua. Sorry, saya terlepas tadi. Hutang piutang. Kena bayar hutang piutang. Maksudnya kata contoh macam kita meninggal dunia, harta pusaka tadi digunakan untuk hutang piutang dulu. Kata sebelum pada wasiat, sebelum daripada harta pemberian, hutang piutang dulu. Akhir sekali barulah kepada faraid. Yang kelima faraid ni. Mana kata yang peringkat last sekali, mana kata dah settle hutang, dah settle harta pencarian, dah settle wasiat, barulah bahagi. Okey, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa dan sebagainya. Baik, bila balik pada soalan tadi tentang kalau kita tak rancang dengan baik harta pusaka, tak rancang dengan baik tentang perancangan harta pusaka, tentang wasiat, faraid dan sebagainya ini, ada dua kesan yang sangat besar dan dua fitnah yang besar yang akan berlaku pada harta kita kalau kita waktu hidup ini tak rancang dengan baik. Apa dia dua perkara tersebut, dua fitnah tersebut? Pertama sekali, harta kita akan menjadi rebutan di kalangan ahli waris. Kalau kita tak rancang betul-betul, harta ini akan menjadi rebutan. Kan? Kalau kita tengok dalam laporan, dalam banyak kes sebenarnya, kadang-kadang sampai berbunuh pun ada. Kan? Baru-baru ni saya ada tengok satu rancangan drama tentang harta pusaka ni, sampai berbunuh-bunuh. Kan? Nak merebut harta pusaka. Mungkin disebabkan tak dirancang daripada awal. Baik, yang pertama. Yang kedua ialah kalau tidak ada siapa nak uruskan, harta akan jadi beku. Itu pun dua risiko kalau kita rancang dengan baik. Satu, mungkin ahli waris kita nak berebut. Satu lagi risiko ialah beku. Tak ada orang nak uruskan. Tak ada orang tu sebab harta beku sampai bilion-bilion. Sampai 70 bilion, 80 bilion tiap tahun bertambah. Harta beku yang dilaporkan di Malaysia ini. Ada banyak bilion, banyak kot. 1 bilion pun dah kita rasa banyak. Kan ini kan pula 80 bilion, bayangkan. Harta 80 bilion ini digunakan untuk masalah umat Islam. Berapa ramai yang dapat manfaat tersebut. Dan kalau kita fikir 2.6 bilion pun cukup banyak kan. Ini kan pula 80 bilion. Jadi sebab itu kita kena rancang. Malah benda ni pun dah diwajibkan dalam Quran. Ada sebut dalam Quran kita kena rancang. Kita kena rancang. Cuma kadang-kadang ada orang tersalah rancang.
Dan contohnya kadang-kadang dia ingat dengan dia buat wasiat selesai masalah semua. Kan? Wasiat pun ada beberapa konteks. Kalau dalam first konteks wasiat bentuk wasiat pemberian. Kan? Wasiat kita nak beri. Harta ni untuk madrasah contohnya. Harta ni untuk anak angkat contohnya. Harta ini untuk tahfiz contohnya. Itu ialah wasiat pemberian yang tertaluk pada 1/3. Ada juga wasiat berbentuk pesanan. Contoh kita pesan pada anak kita pesan pada waris kita supaya bayar hutang, kita pesan itu pesan ini. Ataupun yang ketiga, wasiat juga berbentuk kita melantik pemegang amanah. Kita melantik wasi untuk menguruskan. Yes, kita panggil sebagai wasi lah. Contoh kita ambil polisi takaful, dalam tu ada satu borang dipanggil borang penama. Borang penama juga disebut sebagai wasi. Mana kata kita melantik seseorang untuk menguruskan harta kita selepas berlaku kematian untuk diuruskan ikut hasrat kita. Contohnya untuk bayar hutang, contohnya untuk kelangsungan hidup dan sebagainya. Cuma kadang-kadang istilah hibah ni juga kadang-kadang disalahgunakan untuk perkara-perkara yang bukan sepatutnya ditafsirkan sebagai hibah. Contohnya, ini sebagai contoh saja. Contoh hibah takaful. Kadang-kadang ada setengah ejen yang mempromosi hibah takaful untuk bayar hutang, hibah takaful untuk itu, untuk ini. Itu sebenarnya kadang-kadang disilap tafsirkan oleh setengah orang, hibah untuk selesaikan hutang, hibah untuk menyelesaikan harta pusaka. Sebenarnya bukanlah semudah itu. Bukan semudah itu. Dalam kita merancang harta pusaka, pertama sekali kita sebagai pemilik harta, kita ada ilmu pusaka. Kena ada ilmu pusaka. Malah Nabi sebut antara ilmu yang mula dicabut daripada umat ialah tentang ilmu faraid. Kan? Jadi kita memang kalau tengok hari ni pun tak ramai orang kuasai tentang ilmu faraid ni. Dan tak ramai orang kuasai tentang ilmu faraid. Dan alhamdulillah bila ada program macam ni tentang hibah dan wasiat, adalah satu program yang sangat baguslah untuk kita memberi kesedaran pada umat di luar sana. Dan kalau ikut statistik, saya pernah baca satu kenyataan, diberitahu bahawa sebenarnya rakyat Malaysia yang buat wasiat tak sampai lebih kurang 1% saja. 1% saja yang buat wasiat. Mana kata jumlah kesedaran ni tentang harta pusaka, kita ambil itu sebagai satu indikator lah. Tak ramai. Masih lagi kurang. Jadi 1% itu sebagai perkara penting yang perlu kita maklumi, sedar ya pada tuan-tuan yang mengikuti wacana pada hari ini untuk kita sama-sama ya. Kalau kita melihat kepada istilah kutiba itu tadi, maksudnya sebagai satu yang tertulis, sebagai sesuatu yang termaktub, itu adalah peraturan. Puasa adalah satu peraturan, ada tata caranya. Maka dalam pengurusan harta ini ada tata cara dan ia adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin kita fahami. Dan bercakap tentang perlembagaan, peraturan, sudah tentu kita kena faham dengan tepat ya, bukannya main-main teka sahaja. Wasiat, rasa macam wasiat ni untuk anak saya nombor 1, nombor 2, nombor 3, rupanya wasiat ini bukan untuk orang yang mendapat faraid. Jadi itu yang ingin kita teruskan lagi pada kali ini bersama dengan Tuan Afian untuk menceritakan apakah panduan ya bagi kita, bagi ibu, ayah, bagi ketua keluarga contohnya, memilih di antara wasiat ataupun hibah. Pasal wasiat ni kena tunggu mati dulu, bahasa kasarnya kan. Tapi hibah ni boleh ditunjukkan kecintaan itu ketika masih hidup. Nampak seperti cantik tetapi rupa-rupanya ada yang pergi ke mahkamah ya. Betul. Bagi yang menggunakan hibah. Ataupun ada yang dia menunggu wasiat ataupun faraid ya, rupa-rupanya itu pun menyebabkan pergaduhan selepas kematian. Jadi macam mana kita nak minimumkan pergaduhan dalam pengurusan harta ini? Silakan. Okey, baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Datuk Ustaz. Baik, rakan-rakan penonton semua, bila kita sebut tentang faraid, tentang hibah, tentang apa tadi, tentang wasiat, itu adalah instrumen-instrumen yang ada dalam kewangan. Ya, kan? Instrumen. Saya selalu buat analogi macam ni lah. Dalam kewangan ada banyak instrumen. Bukan setakat yang tadi ialah instrumen untuk lebih kepada pelupusan ataupun pewarisan. Saya lebih suka guna istilah pewarisan lah. Kan? Dan waktu hidup pun kita ada instrumen-instrumen kewangan lain. Contoh macam takaful, unit trust, saham, apalagi kredit card, loan untuk kita pembiayaan kereta, pembiayaan rumah. Itu ialah instrumen-instrumen kewangan. Baik. Jadi untuk kita pastikan instrumen kewangan tersebut kita dapat manfaat untuk kita kena ada ilmu. Saya selalu ulang benda tu, kena ada ilmu kewangan. Dalam hidup kita sangat penting kita kena ada ilmu kewangan ini. Sebab tanpa ilmu kewangan seolah-olah mudah cakap macam ni lah. Saya contohlah pisau kan. Pisau ada guna tak pisau? Ada guna je lah kan. Tapi kalau pisau tu kita bagi pada budak-budak yang tak akil balik, contoh kanak-kanak bawah umur 2-3 tahun, apa jadi? Bahaya. Akan menyebabkan tangan boleh terpotong dan sebagainya. Tapi kalau pisau yang sama diserahkan kepada seorang chef
Daripada pisau tadi dia boleh menghasilkan makanan yang lazat. Nak berbuka pula kan. Begitu juga dalam kewangan kan. Dalam kewangan ada seperti tadi instrumen-instrumen kewangan ketika hidup kan, takaful dan sebagainya. Baik, ini pula instrumen kewangan untuk lebih pada untuk tujuan pewarisan ataupun pelupusan harta tadi. Sebagaimana yang Datuk sebut tadi, hibah ialah pemberian ketika hidup. Contohlah saya ada handphone, contoh saja bukan bagi betul ni. Contoh saya ada handphone, saya hibah pada Ustaz Fazrul. Contoh, saya dah bagi, saya dah serahkan dan dah kira itu hadiah saya pada Ustaz, maka itulah hibah. Seperti itu je sebenarnya hibah ni kata pemberian satu hadiah. Baik, manakala wasiat pula ialah kita pemberian itu tersebut selepas meninggal dunia dan bukan kepada waris. Contoh saya cakap, handphone ini saya nak pergi pada Ustaz, kalau saya mati saya wasiatkan handphone ini kepada Ustaz Fazrul. Contoh lah kan. Contoh juga kan. Ada saksinya, contoh ada saksi semua, walaupun secara verbal itu dah terasa. Tapi bukan sekarang lah, lepas saya meninggal nanti lah kan. Itu kalau handphone saya hidup lagi boleh pakai lagi kan. Itu contoh kan. Saya buat analogi ni supaya tuan-tuan nampak kan. Dan kemudian bila sebut faraid pula, mana kata selepas saya meninggal nanti handphone ini tidak tertakluk pada faraid. Mana kata contoh harta lain, saya ada rumah hanya estate-nya dekat Gohek, Gostan sebagainya tu, itu tertakluk pada waris-waris saya. Bergantung pada waris saya yang masih hidup ketika saya meninggal ni. Contoh saya ada isteri, saya ada anak, saya ada mak ayah, itulah waris faraid saya. Baik. Jadi setiap satu tersebut ada fungsi-fungsinya. Yang kita, jadi untuk kita faham fungsi-fungsi tersebut, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu tentang wasiat tu apa, kita kena ada ilmu hibah itu apa, kita kena ada ilmu faraid itu apa, supaya tidak nanti kita melonggokkan satu tempat je. Contohnya kan, kita nak hibah semua harta kita. Sebab ada kes berlaku kan, dia kata contohnya dia ada anak perempuan, dia dengar kata kalau tak hibahkan harta nanti harta jadi milik Baitul Mal contohnya. Yes, betul. Jadi mana kata kita sebagai pemilik harta, kita tahu kita tinggalkan anak perempuan seorang, tidak ada waris lain, ada kaedah untuk kita pastikan anak perempuan kita yang dapat semua harta. Contohnya kan, mana kata waktu hidup kita kena hibahkan. Dan kena tahu implikasi hibah tersebut. Contoh macam yang Datuk tersebut tadi. Bila mak ayah dah hibah pada anak, dah tukar nama, maka dah jadi milik si anak. Mana kata anak tadi boleh jual rumah tersebut. Boleh jual rumah tersebut. Jadi kita selaku pemilik harta, kita kena tahu apa implikasi-implikasi yang akan berlaku terhadap harta kita selepas kita buat. Kalau tidak, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya dah sebut tadi, 2 fitnah besar yang akan berlaku pada harta pusaka kita kalau kita tak rancang waktu hidup dengan betul. Mana kata pertama, jadi rebutan di kalangan waris, mana ahli waris berebut, semua nak ni kan. Ataupun yang kedua, jadi beku. Tak ada orang nak uruskan. Saya ada satu kisah. Ada seorang tokoh ni lah yang saya tak sebutkan namanya. Dia meninggal dunia. Meninggal dunia ditinggalkan 3 orang anak saja. 3 orang sana, dia ada harta, ada tanah, ada berbentuk harta cash dekat bank, dan ada yang menariknya, ada satu harta tu dijumpai oleh ahli waris dalam sarung bantal. Sarung bantal. Mana kata lepas terjumpa tu baru tahu, rupanya setiap kali waktu raya balik, kan anak cucu ke bagi duit, dia letak dalam bantal tu. Satu-satu. Jadi pengajaran untuk semua, balik nanti boleh carilah bantal nenek moyang kita kan apa. Kurang saja. Okey, baik. So harta tu mudah dilupuskan. Mudah diagihkan. Sebab waris pun ada 3 orang. Dan nak jadikan cerita, dia ada harta-harta lain, ada tanahnya yang bila harta tanah ni harta beku, harta yang dia bukan macam harta duit dalam bank. Mana kata nak pindah tu makan masa. Nak cairkan. Bukannya hari ni uruskan kejap tanah, esok saya tak. Kan ada tempohnya, nak kena ada penilaiannya, nak kena bagi-baginya. Nak dijadikan cerita, nak sampai ke siap tu, daripada 3 orang ahli waris, seorang meninggal. Seorang meninggal, tinggal 2 orang, dan seorang yang meninggal ada 9 orang anak. Bayangkan, daripada 3 orang, tolak 1 tambah 9 jadi berapa? 3 tolak 1, 2 tambah 9 jadi 11. Mana kata daripada 3 orang jadi 11 orang ahli waris, makin cerewet kes tadi. Mana kata jadi bertahun-tahun. Semua nak berebut. Aku nak tanah yang tu, padahal dah daripada 3 orang tadi dah jadi 11 orang, semua nak berebut tanah yang paling mudah dibangunkan, tanah yang tepi jalan besar. Itu yang berlaku dalam kes tersebut. Jadi bayangkan kes ini, mana kata disebabkan tak rancang daripada awal tentang pewarisan harta, tentang pusaka, tentang wasiat, tentang hibah tadi, menyebabkan harta pusaka dalam kes tadi berlaku dua-dua lah. Berlaku perebutan harta tu berlaku, kan asalnya 3 orang tak jadi masalah masa waris yang pertama ni kan. Tapi nak jadikan cerita bila dah seorang meninggal, tinggalkan lagi tambah waris baru,
Jadi makin cerewet kes tersebut dan menjadi tempoh buku tu makin lama. Kan? Semua dah berebut harta. Jadi kalaulah lancar dengan baik, contohnya lah kan. Contoh macam kes tadi, mungkin dia buat hibah awal-awal contohnya kan. Contoh kadang-kadang ada kes, contoh dia kumpulkan semua ahli waris, dia dah pakat dah. Kan? Maknanya dia bagi waktu hidup ni, dah bagi dah. Okey, anak ni dapat, yang ni anak dia dapat. Semua ahli waris dapat. Contohnya lah, waktu hidup dah dipindah milik kan. Ada juga kes yang macam tu. Apa pun, tidak ada satu instrumen kewangan yang sempurna. Kan? Kena ingat benda tu. Macam kes yang doktor sebut tadi kan, walaupun dia dah hibah pada anak, tapi dia tinggal dekat rumah tersebut, tentu anak boleh jual pada orang lain. Dah dia terpaksa keluar pula dari rumah tersebut. Jadi kena rancang. Memang apa-apa saja perancangan kewangan, perancangan harta, ada implikasi-implikasi dia yang kita kena sedar, kita kena aware. Mana kalau kita bersedia tak ada masalah kan. Allah alam. Jadi Tuan Afian bercakap tentang pengurusan harta ini kerana saya ada jumpa seorang konsultan lah. Dia kata dia berjumpa dengan seorang businessman ni besar jadi dia nak memberi hikmat. Dia beri hikmat. Jadi orang yang dia kata kebanyakan tempat dia nak pergi beri nasihat tersebut adalah amat sukar. Pasal ialah nak bercakap pasal duit orang lain kan. Kemudian nak cakap balik nanti nak bagi ni ke nak bagi itu ke, macam ada orang lain pula nak urus harta padahal dia dah cari 30, 40, 50 tahun harta tersebut. Jadi bab nasihat urus harta ni dia sensitif kan. Dia sensitif. Dan kalau katakan ayah panggil anak-anak bercakap pasal harta ni pun anak-anak pun bimbang juga kadang-kadang kan. Ini ayah ni dah tak lama ni contohnya kan. Tetapi dalam masa yang sama, jika ia tidak dibuat sama ada merujuk kepada amanah raya ataupun kepada financial planner ataupun consultant ataupun tak buat dengan anak, kena tunggu waktu dah meninggal lah baru berbincang perkara ini kan. Satu lagi hal nak bincang bila? Lepas 3 hari, 100 hari, anak dah tak sabar dah ni kan untuk dapat daripada akaun ayah. Jadi di sini sebenarnya pandangan Tuan, macam mana kesedaran ini ataupun ilmu ini, cara nak meetingnya itu berdasarkan pengalaman bersama dengan klien, cara terbaik untuk menguruskan isu ini sebelum jadi tempat bergaduh ataupun jadi beku. Silakan. Baik. Terima kasih. Betul lah, berdasarkan pengalaman saya kan, memang ilmu forex ni macam satu tabu tau. Contohlah kan, kalau contoh berlaku kematian, ada seorang anak nak bincang pasal forex. Macam-macam. Kubur mak merah lagi ni kan. Contoh kan. Padahal sebenarnya dalam Islam itulah benda yang kena segerakan. Yang jadi dalam masyarakat Melayu kita, minta maaf ni mungkin satu teguran umum, kita dahulukan kenduri arwah, kita tunggu 7 hari lah, tahlil 40 hari. Bukan kita saya cakap benda itu salah dan sebagainya. Ada benda yang lebih penting daripada benda tersebut. Sebab apa Allah suruh waktu selepas meninggal kena bincang terus? Sebab sebenarnya kan nak tunggu kumpul satu family berapa lama? Selalunya lah waktu raya je kan. Itu pun kadang-kadang mungkin tahun ni si abang balik kampung mertua dulu, si adik balik kampung sendiri. Tahun depan pula, raya tahun depan, si adik pula raya dulu kampung mertua. Kan si abang ada kat kampung ni. Tapi kalau berlaku kematian, saya berani jamin nak kumpulkan keluarga tu sangat mudah. Memang akan kumpul lah kan. Jaranglah kot anak tahu mak meninggal, ayah meninggal tak balik kampung kan. Kalau raya mungkin kan, raya kadang-kadang mungkin raya rumah mertua dulu dan sebagainya. Tapi kalau berlaku kematian, akan kumpul semua sekali. Dan waktu itulah waktu terbaik sebenarnya untuk kita bincangkan isu pusaka. Sebab apa? Contohnya lah, nak pindah milik. Contohlah bila berlaku kematian. Bila berlaku kematian, nak kena ada satu persetujuan melantik salah seorang menjadi pemegang amanah. Kan, contoh ayah ada harta ni, dia akan ada surat amanah untuk pindahkan harta atas seseorang dan kena dapat persetujuan berikan dengan ahli waris. Jadi kalau kita dah settle di peringkat awal kan, di peringkat awal ketika lepas meninggal dunia tu, mudah nak dapat persamaan tersebut. Dan itulah yang sepatutnya si pemilik harta kena plan sebelum meninggal dunia. Mana kata sebelum meninggal dunia ada harta-harta yang tidak ada penama. Contoh macam hartanah, macam kadang-kadang account bank, unit trust, apa lagi. Memang tidak ada penama. Betul. Jadi itulah punca kenapa harta jadi beku. Sebab selepas berlaku, mana kata harta-harta beku ni ialah harta masih lagi atas nama si mati. Sebab itu dia panggil harta beku. Maksudnya tidak dipindah milik lagi kepada waris. Jadi sebab itu kena ketika hidup ini kena rancang harta pusaka. Dan andai katalah mak ayah tak sempat rancang harta pusaka, tak sempat nak tantip penama dan sebagainya, waktu terbaik untuk bincang harta pusaka ialah memang betul-betul selepas meninggal kena bincang terus. Bukan sebab kita tak hormat arwah, tapi itulah tuntutannya. Sebab kita tak nak berlaku nanti bila dah contohnya lepas 7 hari, 40 hari, macam kes yang saya sebut awal tadi, berlaku meninggal dunia. Kita tak tahu kita akan mati bila. Yang mana tahu mungkin lepas mak ayah kita pergi, kita pula tak lama tu
Dan bila berlaku kematian macam tu, jadilah berlapis. Saya pernah jumpa kes kematian berlapis sampai 3 generasi, tuan-tuan. 3 generasi tu jumlah waris dia tahu tak berapa banyak? 100 lebih. 100 lebih, bayangkan. Katalah bahagian pertama tu 1/8 contoh, kan, 1/8 meninggal lagi, katalah ada anak 10 orang, 10 bahagi dengan 1/8, berapa per berapa tu. Jadi nak tunjukkan bahawasanya kalau kita tak settlekan peringkat awal, dia akan jadi berlapis. Makin lama jadi makin susah nak uruskan. Sebab tu kes harta buku makin lama makin banyak, atau sebab ialah tak ada orang nak uruskan. Bila berlaku kematian berlapis, lagi pening kepala. Tuan Hussein pernah tak uruskan, maksudnya bila dah jadi begitu, apakah yang berlaku selepas itu? Bila dah meninggal ni, maksudnya kena jadi reporter lah, pergi ke sana sini ke apa? Okay. Saya sendiri secara peribadi belum ada pengalaman uruskan sendirilah. Okay. Tapi tengok yang kes orang lain banyak kali. Banyak kali. Memang contohnya bila berlaku kematian, nak kumpulkan, nak dapatkan tangan adik-beradik pun satu hal juga. Kan? Siapa nama orang yang menguruskan, yang cari-cari adik-beradik ni? Nama dia? Itu yang jadi masalah besar. Sekarang tak ada orang nak uruskan. Tak ada. Dia tak ada satu jawatan. Tanyalah pada Dr. Nayah, ada tak dekat Amanah Raya seorang pegawai yang urus, kena pergi jumpa pula. Dia tak boleh jadi macam tu. Dia kena ada wakil yang pergi uruskan pejabat tanah ataupun dekat Amanah Raya contohnya, ambil surat, kena jumpa pula adik-beradik untuk dapatkan pengesahan, dapatkan tantangan. Itu contoh. Itu perancangan itu yang kena rancang daripada awal, supaya bila berlaku kematian, contoh kita sebagai pemilik harta, kita dah amanahkan anak sulung kita sebagai pemanah, kita dah lantik awal-awal anak wasinya adalah anak sulung, ataupun kita lantik terus pada Amanah Raya contohnya, ataupun mana-mana syarikat trustee lah. Tak sebenarnya Amanah Raya, sebab Amanah Raya ni yang paling besar sekali yang memang dimiliki oleh government. Kita boleh lantik, contoh lantik lawyer pun boleh, lantik individu pun boleh. Itu yang kita panggil sebagai wasi. Pun salah satu konteks wasiat, iaitu melantik pemegang amanah. Melantik pemegang amanah untuk menguruskan harta pusaka kita. Kita boleh lantik trustee, dan boleh lantik Amanah Raya, boleh lantik mana-mana trustee untuk menguruskan harta kita. Dan kita tahu bahawasanya nak uruskan tersebut, pertama kos ketika hidup, contoh kos nak buat wasiat mungkinlah katalah dia boleh 300 ataupun 1000, 2000. Kemudian lepas berlaku kematian, trustee tadi nak uruskan harta-harta semua tu, nak kena uruskan pejabat tanah semua tu, itulah fungsi trustee. Dan ada kos pula ke atas trustee yang akan dicas ke atas harta pusaka yang kita tinggalkan. Mana kata kalau waktu hidup kita tak buat, maka yang kena buat tu siapa? Waris yang kena buat. Yang tu yang kadang-kadang waris tak ada ilmu, tak tahu nak kontak siapa. Contoh berlaku kematian, nak kontak lawyer ke? Nak kontak Amanah Raya ke? Nak kontak siapa-siapa ke? Yang tu menyebabkan harta tak diuruskan dengan baik. Jadi maksudnya di sini masa hidup memang kena lantik wasi ataupun wakil lah tadi. Betul. Yang akan menguruskan. Dan kalau wasiat ini tidak dibuat untuk pengurus, paling kurang pengurus lah kan, kecuali kalau dah sampai detail apa sebagainya, maksudnya bersedia sajalah ketika meninggal nanti, siapa-siapa volunteer, sukarelawan dari kalangan anak ataupun saudara ke nak urus pusing-pusing, dia nak ambil komisen sikit pun waktu tu lagi bergaduh lagi lah pasal jadi berebut tu. Pasal dah makan harta pusaka, padahal sebenarnya kerja tersebut bukanlah mudah dan ini perkara yang mungkin bagi saya bila tak mendengar sampai tahap begini, mungkin rasakan bahawa ayat ini adalah 3 ayat 3 ayat sahaja, tetapi rupanya implikasinya masuk mahkamahnya, yang mak ditendang keluar daripada rumah ataupun yang berbunuh. Kerana apa? Kerana mengambil ringan kepada 3 ayat ini dan juga ayat-ayat lain dalam surah An-Nisa, dalam surah-surah lain bercakap tentang wasiat, bercakap tentang hibah ataupun bercakap tentang faraid ini. Di hujung ini Tuan Afian mungkin ada maklumat yang boleh dicari. Kalau ada, memang dia kata memang harta saya dah bagi pun banyak lagi kan. Saya nak dapat maklumat macam mana selepas ini, saya kena merujuk pada siapa agar tadi jangan sampai bergaduh, jangan sampai jadi beku. Silakan. Baik, terima kasih Fazrul. Baik, saya untuk akhir ini saya suka metik kata-kata Saidina Ali. Barang siapa nakkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa-siapa nak akhirat dengan ilmu, dan siapa nak kedua-duanya pun dengan ilmu juga. Jadi berbalik pada topik kita hari ini, sebenarnya ada banyak sumber kan, dengan amanah rayanya, dengan proding-proding pusakanya, dengan financial plannernya, ada banyak. Tinggal lagi macam mana kita nak cari, kita usaha untuk cari, dan kita canaikan ilmu tersebut untuk kesesuaian diri kita. Sebab tidak ada satu nasihat yang sempurna, tidak ada satu produk yang sempurna pun, dan tidak ada satu wasiat yang sempurna pun. Tinggal lagi macam mana kita nak sesuaikan dengan keadaan kewangan kita, dengan keadaan waris kita, dengan keadaan anak-anak kita, family kita, nak sesuaikan dengan kewangan yang kita ada, supaya selepas berlaku kematian, waris kita dapat manfaat daripada harta yang kita tinggalkan.
Dan kena ingat, mati tak tunggu waktu tua. Mati tak tunggu waktu sakit. Mati tak tunggulah umur 50-60 baru nak mati. Mereka kata kalau yang nonton hari ni yang masih lagi umur 20-an, 30-an, dah kena ada kesedaran. Sebab kadang-kadang kita tengok, kadang banyak juga kes-kes kematian yang umur 20, 30 yang sakit jantungnya, sakit kanser dan sebagainya di usia muda. Mana kata waktu terbaik untuk kita rancang pusaka waktu bila? Sekarang ni. Waktu bila nak rancang wasiat? Sekarang lah waktunya. Kalau nak tunggu tak tahu bila lah kan. Jadi itu je lah untuk akhirnya. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Afian. Maksudnya cari ilmu yang sesuaikan untuk apa objektif yang kita nak capai, dan bila nak buat sekarang. Sekarang. Kita kena sentiasa review dia. Contoh sekarang waktu kita buat, contoh kita ada anak 2 orang kan, mungkin harta kita banyak ni. Contoh lepas tahun anak kita dah bertambah. So kita akan review setahun sekali. Kalau Nabi kata suruh setiap malam kan. Nabi pesan suruh kita perbaharui wasiat kita setiap malam. Tapi yang mungkin kita boleh yang praktikalnya, yang dalam bentuk bertulis kan, wasiat seumpamanya hibah tu, kita boleh review setiap tahun sekali. Supaya dapat sesuaikan dengan keadaan semasa kita. Contoh sekarang mungkin kita tak ada hutang lagi. 2-3 tahun akan datang dah beli rumah. 2-3 tahun lepas tu dah beli rumah, tambah anak lagi dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa review. Kalau handphone pun kita selalu tukar 2 tahun sekali, apatah lagi tentang perancangan pusaka. Jadi maksudnya Tuan Afian nanti kena bina satu apps di mana kalau orang tu dia beli lagi kereta baru, rumah baru, anak baru dapat kan, dia terus autopilot, okey sila buat wasiat begini, suggestion kan. InsyaAllah boleh. Jadi bagus tu kan. Itu app itu yang kita nantikan nanti agar kita selalu bercakap tentang update, dan update ini adalah ada kaitan dengan apa yang kita ada dan apa tanggungjawab yang kita ada untuk memanfaatkan instrumen yang ada, hibah, wasiat ataupun faraid tadi itu, agar harta ini diuruskan dengan yang terbaik sehingga orang yang ditinggalkan pun tidak bergaduh, dan kalaupun ada harta ia tidak beku yang tidak memberi manfaat selepas kita pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar